Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok praktis pengukuhan kefahaman soalan kebat sains tingkatan 2. Okey, untuk kita tengok dulu bab 1. Bab 1 adalah bab biodiversity. Okey, soalan pertama ini dia menunjukkan bahawa seekor salamander. Okey, salamander kelihatan seperti kacukan, katak dan cicak. Kulit salamander itu lembap dan selanjutnya licin dan mempunyai ekor yang panjang. Salamander adalah berbeza-beza. Sesetengahnya mempunyai 4 kaki dan sesetengahnya mempunyai 2 kaki. 2 kaki maksudnya pergerakan kaki dia menggunakan 2 kaki belakang dan kaki yang depan ni selalunya lebih pendek. Okey, sesetengah salamander mempunyai peparu, mempunyai insang dan sesetengahnya tidak mempunyai kedua-dua. So bila tidak mempunyai kedua-duanya ni kita tengok apakah alat pernafasannya. Okey, sebab kat sini dia cakap jenis salamander yang tidak mempunyai peparu dan insang bernafas melalui kulit. Sebab kat atas ni dia cakap kulitnya lembap. Dan soalan, apakah jenis vertebrata bagi salamander? Berikan penjelasan. So, 1 markah untuk jenis vertebrata dan markah yang lain adalah penjelasan. Okey, kalau kita tengok kumpulan vertebrata, kita ada kumpulan mamalia, kita ada kumpulan reptilia, kita ada kumpulan burung, ikan dan akhir sekali amfibia. So yang manakah yang sesuai untuk kita kelaskan kepada salamander? Okay. So salamander adalah kumpulan jenis amfibia. Hal ini kerana sesetengah salamander bernafas melalui peparu, insang ataupun kulit lembap. Okay, jawapan ni kita boleh dapat daripada petikan. Okay, jawapan lain hanya amfibia seperti katak dan kodok sahaja mempunyai keupayaan pernafasan ini. Okay, ayat tak sama tak apa, tapi menjelaskan ciri-ciri amfibia yang terdapat dalam salamander. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, rumpai laut mungkin tergolong dalam satu kumpulan alga multisel. Kerana kita ada ciri-ciri seperti alga merah, alga hijau dan juga alga perang. Alga merah, alga hijau dan juga alga perang. So, apakah jenis tumbuhan bagi rumpai laut? Yang kedua, adakah rumpai laut ni tumbuhan berbunga ataupun tidak berbunga? Adakah dia mempunyai bunga? Uraikan ciri-ciri tumbuhan ini. Rumpai laut dia adalah kumpulan alga. Alga merupakan tumbuhan tidak berbunga. Rumpai laut merupakan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan ini, ini penerangan ciri-ciri tumbuhan. Penerangan ciri tumbuhan tidak berbunga iaitu alga ni dia tidak mempunyai bunga, buah dan biji. Ciri lain, rumpai laut hidup di dalam air, mempunyai klorofil tapi tidak mempunyai batang, daun dan akar sebenar.
Okay, daun dia tu tidak mempunyai ciri yang cukup untuk mengkelaskan dia seperti daun tumbuhan berbunga. So, rumpai laut dapat menjalankan fotosintesis dan membuat makanan sendiri. Rumpai laut ini, cara pembiakan melalui belahan dedua. Ini soalan 2. Seterusnya, soalan 3. Soalan 3, dia menerangkan tentang rajah menunjukkan pembebasan gas berasid daripada kilang lazimnya berlaku dalam kawasan perindustrian dalam kebanyakan negara dunia ke-3. Gas berasid akan melarut dalam air hujan membentuk hujan asid. Soalannya, apakah kesan-kesan hujan asid terhadap biodiversity? Biodiversity bermaksud alam sekitar, organisma, haiwan dan tumbuhan. Nyatakan satu cara untuk mengatasi masalah ini. So, hujan asid, apakah kesan hujan asid kepada tumbuhan dan haiwan? Kesan asid kepada haiwan. So, hujan asid dia boleh memusnahkan habitat. Habitat tu maksudnya tempat tinggal semula jadi kepada organisma seperti tumbuhan dan haiwan. Asid dia akan meresap masuk dalam tanah menyebabkan pH tanah ni dia menjadi rendah. Tanah itu akan menjadi kurang subur kepada tumbuhan. So, pH air, sungai dan kolam juga akan menjadi rendah menyebabkan dia menjadi tak sesuai kepada ikan ataupun organisma akuatik yang lain. Keadaan ini lama-kelamaan akan menyebabkan kepupusan hidupan. So, cara nak mengatasinya adalah mengalihkan gas-gas berasid melalui sistem pembersihan udara yang kena pasang di serombong asap supaya gas berasid ini dapat dilarutkan. Bila dia maksud dilarut, dia menjadi asid. Dilarut menjadi larutan berasid supaya tak adalah dibebaskan ke udara. Supaya udara yang bersih tu sahaja dapat dilepaskan ke atmosfera. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.